Hadirin dan hadirat sekalian, mengumumkan ketibaan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air. Pejuang wajib. Ya. Kan Tun panas sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada hadirin dan hadirat, kita ucapkan selamat pagi dan juga salam perkenalan kepada semua. Terima kasih yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, bersama hari ini bonda yang kita cintai Tun Siti Hasmah, mengiringi suami beliau di mana sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya kasihi, yang amat kita cintai, tokoh negarawan terulung negara, Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air, yang amat kita sayangi, yang amat kita cintai, bonda kepada keseluruhan rakyat Malaysia, yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali, rakan sejawat saya yang saya sayangi, Datuk Ira Marzuki Yahya selaku Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air, yang berbahagia Saudara ABY selaku Pengerusi Biro Kebajikan Parti Pejuang Tanah Air, seterusnya kepada para hadirin hadirat, rakan-rakan media yang berada di sini pada pagi ini. Terlebih dahulu bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul di pekarangan Yayasan Kepimpinan Perdana bersama-sama dengan tokoh negarawan terulung kita, iaitu yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang bakal melancarkan misi konvoi prihatin dan bantuan pejuang wilayah persekutuan. Sebagai maklumat ringkas yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita sebenarnya telah berjaya mengumpul lebih kurang 3,5 tan beras yang bakal kita agih-agihkan di 12 kawasan parlimen di seluruh wilayah persekutuan. Inilah pendirian Parti Pejuang pada hari ini. Inilah prinsip Parti Pejuang pada hari ini. Kami tidak mahu melibatkan diri di dalam amalan-amalan politiking, tetapi kami hanya memberi fokus untuk menyantuni rakyat, untuk menyelesaikan segala permasalahan rakyat di peringkat akar umbi dan membantu seterusnya ke arah kita membina semula Malaysia baharu. Tuan-tuan, para hadirin yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah sudi untuk melancarkan program kita pada pagi ini, seterusnya untuk mengadakan flag off kepada lebih kurang 40 buah kenderaan yang bakal menjelajah ke 12 kawasan parlimen di seluruh wilayah persekutuan. Semoga program kita pada pagi ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua terhindar daripada malapetaka yang menimpa negara kita. Kita semua terhindar daripada wabak virus COVID yang melanda negara kita ini, yang telah membawa kepada satu permasalahan yang perlu kita perkukuhkan di masa hadapan. Maka sebab itu, saya bersama dengan Tun, bersama dengan semua rakan-rakan yang ada, kita berdiri di sini hanya dengan satu matlamat. Matlamat kita tidak lain adalah untuk mengembalikan kembali negara Malaysia kita ini ke landasan yang sebenarnya. Kita memulakan perjuangan ini bukan adalah kerana kita ingin suka-suka. Kita nak berjuang kali ini bukan kerana untuk kita nak diperjuangkan. Kita berjuang hari ini adalah untuk nak menyelamatkan negara kita. Semua tidak akan lupa sejarah. Kalau nak fikir soal jawatan, nak fikir soal kedudukan, kami semua akan tetap kekal dengan jawatan. Tetapi hari ini kami semua berada di sini hanya dengan satu matlamat. Kerana kami semua tetap kekal berprinsip untuk mempertahankan bangsa, agama dan negara ini.
yang ada di dalam pejuang. Sebab itu hari ini adalah hari keramat buat kita. Panji-panji pejuang akan melebar di seluruh wilayah. Kita nak maklumkan kepada mereka bahawa pejuang adalah satu-satunya wadah untuk menjamin kedudukan negara ini. Maka saya menyeru kepada semua, ayo kita bangkit bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyebarkan perjuangan kita ini dan untuk pastikan PRU 15 nanti adalah kita sebagai tuan di dalam negara ini. Kenapa saya berkata begitu? Kerana hari ini kehancuran yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik telah membawa rakyat kepada satu permasalahan yang besar. Bukan sahaja masalah kesihatan, bukan saja masalah ekonomi, bukan saja masalah sosial. Kesemuanya melibatkan kerana kepincangan, kerasukan pemimpin-pemimpin Melayu politik yang terlalu tamak dan rakus tentang soal kuasa. Maka sebab itu kita ketepikan semua perbezaan di antara kita. Kita ketepikan segala ideologi yang kita ada. Matlamat di dalam pejuang hanyalah satu, iaitu untuk kita membenteras rasuah di negara ini habis-habisan. Untuk kita memulihkan negara kita ini bersama-sama dengan seluruh rakyat untuk menjaminkan kestabilan di masa hadapan. Jadi dengan itu saya ucap syabas dan tahniah kepada Datuk Seri Khairuddin. Teruskan perjuangan ini. Wilayah akan dikenang sebagai sejarah untuk menawan Putrajaya ini. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ingatkan kita semua bahawa ada masa untuk politik, tapi ada masa juga untuk kita tumpu kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Hari ini kita dapati ramai rakyat yang menderita kerana COVID-19. Ada yang tak ada makan pun, dan ada yang begitu sekali terdesak sehingga mereka membunuh diri. Inilah masalah yang menekan rakyat hari ini. Sebab itu pada hari ini kita cuba untuk melulur sedikit untuk mengatasi masalah mereka, khususnya mereka yang tak dapat makanan kerana mereka tidak dapat bekerja, berniaga. Inilah yang menekan mereka, tekanan yang amat teruk, kerana biasanya orang Melayu tak bunuh diri. Tetapi hari ini demikianlah keadaannya, sehingga mereka tak dapat lagi menghadapi masalah kehidupan, dan mereka lakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang Melayu. Sebab itu kita ingin tumpu pada masa ini terhadap masalah penderitaan rakyat. Betapa mereka menghadapi banyak kesusahan, dan kita berpendapat bahawa dianya tidak sepatutnya jadi begini. Ada cara-cara untuk kita kurangkan penderitaan rakyat, tetapi oleh kerana politik mengganggu, maka usaha ini tidak dapat dilakukan. Sebab itu politik ada kaitannya dengan masalah rakyat. Kalau kita nak betulkan masalah rakyat, kita mesti ada kuasa politik. Sebab itu kita tubuh Parti Pejuang ini. Ya, Parti Pejuang ini Parti Melayu. Kerana kita dapati yang menderita, yang miskin, yang bermasalah banyak ialah orang Melayu. Sepatutnya kita menumpu kepada masalah mereka. Kita mempunyai satu parti Melayu, tapi parti itu sudah menyeleweng. Mereka lebih utamakan kepentingan diri, kekayaan diri, daripada menumpu kepada masalah-masalah negara, masalah-masalah bangsa, masalah-masalah agama. Inilah tumpuan mereka sehingga mereka menyeleweng
lari daripada asas penubuhan parti itu. Sebab itu kita perlu cari ganti. Dan saya harap rakyat sedar bahawa Parti Pejuang ini bukan resis, tetapi memang pun di Malaysia ini semua kerajaan-kerajaannya adalah kerajaan Melayu majoriti. Sekali ini kita dapati, apa yang kita dapati ialah pemimpin menyeleweng dan juga pengikut-pengikutnya, pemimpin-pemimpin rendah dan tinggi mengikut pemimpin yang menyeleweng ini. Sebab itu kita perlu ketepikan, kalahkan pemimpin yang menyeleweng, dan kita perlu kembali kepada keadaan kita dahulu di waktu mana kita dikenali sebagai Asian Tiger. Sekarang ini kita dikenali sebagai kleptokrasi. Apa dianya kleptokrasi? Kleptokrasi adalah negara penyamun dipimpin oleh penyamun. Itulah kleptokrasi. Dan daripada Asian Tiger kepada negara penyamun amat jauh sudah kita ketinggalan. Sebab itu kita perlu pulihkan negara kita semula dengan mengambil berhad tentang masalah rakyat. Bukan masalah pemimpin tapi masalah rakyat. Kita perlu adakan pentadbiran yang meringankan beban yang dipikul oleh rakyat. Kita perlu lakukan sesuatu yang baik dan kita menolak sebarang penyelewengan, sebarang salah guna kuasa dan juga rasuah. Itulah perjuangan Parti Pejuang. Bukan kerana nak menang saja, tetapi kerana kita nak berkhidmat untuk negara, untuk bangsa, untuk agama kita. Hari ini kita cuba sedikit sebanyak membantu rakyat dengan mengagihkan beras kepada kawasan-kawasan tertentu. Saya harap sedikit sebanyak dia dapat meringankan beban yang dipikul oleh rakyat yang sekarang ini kekurangan makanan dan kadang-kadang sampai kepada tahap mereka menjadi bulur dan tertekan dan mereka hilang pedoman sehingga mereka sanggup menamatkan nyawa mereka. Inilah hajat pejuang. Saya harap semua orang faham, bukan parti resis tetapi parti prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tun. Bukan parti resis tetapi parti yang memperjuangkan kepentingan rakyat demi agama, demi negara dan juga demi bangsa. Terima kasih lagi sekali Tun. Kita ada sedikit Tun, untuk pengetahuan Tun, kita ada 12 kawasan parlimen di Kuala Lumpur ini. Setiap kawasan parlimen akan mendapat 50 beg beras kepada golongan-golongan yang memerlukan. Kita mulakan mula sekali di Putrajaya dan kita ada wakil, mungkin serahan secara simbolik. Saya pohon kepada Datuk Seri Hairudin untuk membantu. Kita ada wakil daripada Putrajaya, Amir. Secara simbolik ini akan melupakan permulaan. Berat tu, insya-Allah. Terima kasih. Tun. Terima kasih Amir. Silakan. Sekarang kita minta kepada rakan-rakan media untuk mengambil sedikit rakaman bersejarah hari ini. Program pertama dan ulung kebajikan paling besar jelajah prihatin pejuang tanah air wilayah persekutuan. Kita akan ke 12 kawasan parlimen, pit stop di setiap 12 kawasan parlimen tersebut. Setiap kawasan parlimen kita telah identify, mengenal pasti mereka yang tidak berkeupayaan, golongan yang tidak bernasib baik, dan kita akan hantar beras. Selepas ini kita akan buat follow up program lagi sekali dengan mereka dengan bantuan Biro Kebajikan juga, insya-Allah. Minta driver lambat tangan, bagi semangat sikit. Driver seorang je. Kereta yang dikenali seantero Malaysia. Milik siapa tu? Kita tengok nombor plate kita tahu tu. Nombor sikit!
Nah, saya pun driver-driver kalau boleh buka tingkap senyum sikit. Saya tengok siapa driver. Lambai EBY. Untuk menangani masalah rakyat dalam pasca Covid itu. Ya, tipuan mesti diberi kepada mereka yang menderita. Kerana ramai yang tak boleh ada pendapatan pun, tak boleh berniaga, tak dapat gaji dan tak ada makanan. Mereka dan anak mereka. Jadi kita perlu tumpu kepada mereka. Sediakan makanan bagi mereka dan bekal mereka dengan makanan jika mereka berupaya memasak. Kalau langkah kerajaan mungkin dari segi bajet untuk tahun hadapan, apa langkah drastik yang perlu diambil tu? Langkah kerajaan ada duit banyak, dia belajar 600 bilion. Nasi bukan mahal sangat. Yang kita bagi ni pun sikit saja. Kerajaan lebih mampu. Tu mungkin tu boleh ulas tentang pergolakan kerajaan negeri Melaka tu. Itulah dia dengan main politik, naik satu, turun satu, naik satu, turun satu, lompat sana, lompat sini. Inikah politik? Ini bukan politik. Ini soal mereka berkelahi sama-sama mereka. Adakah tuan lihat pembubaran tu untuk mengikut SOP tu? Ya, ikut SOP, tapi kalaupun kita ada undang-undang, kita mesti guna undang itu dengan baik. Jangan salah guna undang-undang. Pejuang akan menyertai PRM Melaka tak tahu pada kali ini? Kita tak buat keputusan lagi. Kita berpendapat bahawa terlalu banyak politik. Sebenarnya kalau ADUN ni macam mana nak berbentuk kerajaan? Mungkin apakah yang mereka perlu buat keputusan bersama untuk supaya satu kerajaan negeri yang kukuh di negeri Melaka dapat ditubuhkan tu? Saya tak tahu macam mana nak kukuh. Dalam jangka masa yang pendek aja dah tukar 3 kali. Masuk lagi satu pun tukar pula. Tak suka kepada orang tu, rompat. Semua jenis kata. Mungkin Datuk boleh bagi cadangan Ketua Menteri macam mana yang signifikan untuk negeri Melaka tu? Yalah, dah pilih Ketua Menteri, sokong dia lah. Jangan dia bagi dia jatuh. Orang yang bagi dia jatuh naik, orang lain pula tarik dia jatuh. Adakah Tuan lihat TYT kali ini terkhilaf dalam keputusan untuk bubarkan DUN Melaka tu? Saya tak tahu silap ataupun tidak, tapi saya harap janganlah ada pilihan raya. Kerana akan jadi peristiwa seperti di Sabah yang mana COVID merebak ke seluruh negara. Mungkin kalau Tuan melihat untuk bajet 2020 bajet tahun hadapan ni, apa mungkin kerajaan perlu fokus tu untuk bajet pada tahun akan datang? Yang pertama ialah masalah yang dihadapi oleh rakyat. Bukan banyak, mereka kadang-kadang tak ada langsung pendapatan. Kena tolong, kena bantu. Kalau mereka nak pulih balik perniagaan mereka, itu pun kena bantu. Ini masa darurat. Kita nak tolong semua orang. Lepas itu bila dia dah lega, itu masalah dia lah. Baru-baru ni ada pendedahan tentang Pandora Paper. Macam mana Tuan lihat Pandora Paper satu masalah yang serius tak bagi negara kita, terutama ahli politik, ahli perniagaan tu? Ini satu peristiwa yang mana daripada undang-undang tak salah. Daripada segi moral itu soal lain lah. Kalau betul orang pendedahan kerajaan di parlimen, wajar tak Tuan? Untuk kita buat pembentangan di parlimen, dedahkan kekayaan orang-orang ni sebagainya, terlibatlah ahli politik sebagainya. Ya, dalam parlimen pun kaki lompat banyak sangat. Jadi kira nak lompat di mana. Okey, ada satu soalan. Tengku Razali jumpa dengan veteran UMNO untuk mewujudkan UMNO baru. Apa komen tu? Ya, dia nak bau lah. Jadi ada 3-4 UMNO. Lah ni dah ada 4 UMNO. Tak apalah kalau nak buat lagi satu jadi 5. Okey. Dah. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kali pertama kita menyebarkan panji pejuang untuk menggerakkan ahli-ahli serta mitra kita di wilayah untuk memberi bantuan, ya, terutama kepada golongan orang asnaf yang kurang berupaya yang memerlukan bantuan. Bagi kami pejuang adalah satu perkara yang cukup mencabar kerana di saat parti pejuang ini diluluskan, kita berada dalam keadaan darurat.
pertama. Yang kedua, kita juga berada di dalam situasi larangan pergerakan. So jadi semua ini menghalang sedikit sebanyak menghalang usaha kita untuk menyebarkan perjuangan kita. Namun walau bagaimanapun hari ini kita melihat dalam masa yang sudah boleh untuk kita bergerak, maka kita telah mula menggerakkan sedikit demi sedikit tentera parti kita. Fokus kita yang lain tidak lain seperti mana yang dimaklumkan oleh pengurusi tadi, Dr. Mahathir, bahawa tumpuan kita hanya kepada rakyat. Dan hari ini kita mengenepikan semua soal politik. Yang penting adalah masalah rakyat yang terkesan begitu teruk sekali dengan masalah seperti mana kita tahu masalah COVID yang melanda negara kita ini. Maka di sinilah bermulanya perjuangan kita, tumpuan kita, lain tidak lain hanyalah untuk rakyat Malaysia. Kalau dari segi pertambahan ahli baru, bagaimana Datuk melihat? Adakah mereka terkeliru mengenai perjuangan parti politik Melayu nak pilih Pejuang ke atau parti-parti politik Melayu yang lain? Sekiranya mereka melihat bahawa inginkan sebuah negara yang bebas daripada rasuah, bebas daripada salah guna kuasa, bebas daripada sebarang kemungkaran yang dilakukan oleh ahli-ahli politik, maka wadah perjuangan pejuang adalah yang terbaik buat seluruh rakyat, bukan saja orang Melayu tetapi juga semua kaum di negara kita ini. Kerana pejuang memperjuangkan nasib, kerana melalui proses-proses pengalaman yang kami lalui, bahawa berdirinya kami ini adalah atas dasar prinsip kami yang tidak mahu terlibat sama sekali dengan salah guna kuasa dan juga rasuah. Kalau dari segi PRM Melaka pula, Datuk, adakah Datuk melihat PRM Melaka dah disuruh untuk memerhati keadaan ataukah gerak kerja atau bagaimana untuk pejuang negeri Melaka? Bagi kita pejuang seperti mana yang disebutkan oleh pengurusi tadi, kita belum ada sebarang keputusan sama ada untuk kita nak meletakkan calon atau menyertai pilihan raya di negeri Melaka. Tetapi apa yang kita lihat hari ini adalah masalah politik yang begitu terkesan kerana masalah yang paling besar iaitu berkenaan dengan isu lompat-melompat. Bila lompat-melompat ini, walau pilihan raya sekalipun, kalau sekiranya masih lagi amalan ini dilakukan, maka setiap kerajaan itu tidak dapat kekal lama. Maka sukar untuk mengubah apa juga dasar untuk menjaga kejaminan rakyat. Maka sebab itu bagi kita pejuang melihat ini adalah satu perkara yang bukan untuk kita sokong dan bukan untuk kita nak bersama-sama dalam PRN yang akan datang. Bagi gerak kerja PRU akan datang, adakah dah susun atau mungkin shortlisted calon? Bagaimana calon akan diketengahkan pejuang dalam PRU akan datang? Itu rahsia parti ya. Tapi bagi asyik keluar mungkin calon muda Ya sudah pastilah. Kita kebanyakan daripada majlis eksekutif kita ini kebanyakannya daripada golongan profesional dan juga golongan yang separuh umur dan muda. Yang mana bagi mereka, bagi kita inilah wajah-wajah penampilan baru. Kebanyakan daripada ahli-ahli kami dan juga majlis pimpinan tertinggi adalah kumpulan yang bukan berlatar belakangkan politik. Mungkin inilah kali pertama mereka menyertai politik dan inilah kali pertama juga perjuangan mereka dalam sesebuah parti. Dari segi winnable seat, Datuk, macam mana? Nak diputuskan sama Pakatan Harapan ke, bergerak tunggal ke, adakah dah diputuskan macam mana gerak kerja untuk PRU? Kita telah membuat satu ketetapan bahawa pejuang berdiri dengan sendiri. Ya, kita tidak ada sebarang collusion dengan mana-mana pihak maupun Pakatan Harapan, Perikatan dan juga Barisan. So pejuang tetap dengan pendirian kita dan kita berdiri dengan sendiri. Dan mungkin keputusannya akan berubah-ubah untuk mengampiri PRU mungkin ya mungkin kerana kita belum ada lagi perbincangan dengan mana-mana parti, tetapi buat masa sekarang inilah pendirian kita. Baik. Terima kasih banyak Datuk Marzuki atas masa yang diberikan. Baik.